Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid Muallimah. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran sejarah dengan topik yang baru iaitu unit 3 Rukun Negara. Okey, pada hari ini sebagai permulaan kita akan belajar pengenalan kepada rukun negara dan sebab rukun negara diperkenalkan. Apa yang murid-murid akan pelajari pada hari ini ialah pertama, murid akan dapat menyatakan usaha pemupukan perpaduan sejak kemerdekaan negara. Dan yang kedua, murid akan dapat menghuraikan sebab pengenalan rukun negara ini. Okey, yang pertama bermaksud murid-murid kena tahu apa usaha yang dilakukan untuk memupuk perpaduan. Dan yang kedua, murid akan dapat menghuraikan sebabnya rukun negara ini diperkenalkan. Baiklah, rukun negara telah diperkenalkan sebagai ideologi negara oleh Magelan. Okay, Magelan ni ialah Majlis Gerakan Negara. Majlis Gerakan Negara. Okey, rukun negara ini sebenarnya telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Allahum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970 bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utamanya ialah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara ini jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan negara. Jadi maksudnya rukun negara ini sebenarnya digunakan untuk mengeratkan perpaduan dan perhubungan antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Baiklah, mesti murid tertanya, macam mana tiba-tiba kita boleh untuk menghasilkan memperkenalkan rukun negara? Mesti ada peristiwa yang berlaku. Sebenarnya rukun negara ini diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Okey, tadi Muallimah telah beritahu bahawa rukun negara diperkenalkan oleh Magelan. Okey, Magelan ni, Majlis Gerakan Negara ni telah diketuai oleh Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Okey, siapa Tun Abdul Razak ni? Beliau ialah Perdana Menteri kita yang kedua. Okey, Magelan ini ditubuhkan untuk mengawal keamanan negara yang tergugat disebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Okey, jadi fungsi Magelan ini pertama, mengawal ketenteraman. Kedua, memastikan kelicinan pentadbiran negara. Ketiga, menjaga keharmonian dan saling mempercayai dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Okey, kita dah tahu kenapa Magelan ini ditubuhkan. Okey, jadi mesti kita nak tahu siapa ahli-ahli dalam Magelan ni. Okey, gambar ni menunjukkan ahli Magelan. Okey, kita ada Tun Muhammad Ghazali bin Shafi, Tun B.T. Sambatan, Tun Dr. Ismail bin Abdul Rahman,
Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Tun Tan Siew Sin, Tan Sri Hamzah bin Datuk Abu Samah, Tun Jeneral Ibrahim bin Ismail, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi. Siapa ni? Beliau ialah Perdana Menteri Malaysia yang kelima, dan Tun Hanif bin Umar. Mereka lah ahli-ahli yang terlibat dalam penubuhan bakaran. Baiklah, sekarang kita akan mengkaji pula apa sebab-sebab rukun negara ini diperkenalkan. Okey, sewaktu pihak British menjajah negara kita, British telah mengamalkan dasar atau pendekatan pecah dan perintah ataupun divide and rule semasa menjalankan pentadbiran di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kenapa pihak British mengamalkan dasar ini, iaitu pecah dan perintah? Kerana pihak British sengaja memisahkan kaum-kaum di Persekutuan Tanah Melayu bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan. Okay, itu adalah sebab kenapa pihak British mengamalkan dasar pecah dan perintah. Okey, disebabkan dasar atau pendekatan pecah dan perintah British, berlakunya pengasingan tempat tinggal dan pekerjaan. Okey, maksudnya pada masa dulu, British telah mengekalkan penduduk pribumi iaitu penduduk Melayu di kampung-kampung dan mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekalan makanan penduduk Tanah Melayu tidak terjejas. Dalam masa yang sama juga, pihak British telah mengambil tindakan untuk membawa masuk pekerja asing bagi mengelakkan penduduk pribumi meninggalkan aktiviti pertanian. Okay, jadi di situ terdapat pengasingan tempat tinggal dan pekerjaan di kalangan penduduk Tanah Melayu. Baiklah, disebabkan British telah mengasingkan tempat tinggal dan kegiatan dan pekerjaan penduduk di Tanah Melayu, maka kegiatan ekonomi penduduk telah berasaskan kaum, dan ini telah menjadikan kedudukan sosioekonomi masyarakat jadi tidak seimbang. Okey, apa yang pihak British lakukan ialah kaum Melayu ataupun penduduk Melayu telah dibiarkan di kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional. Manakala kaum Cina pula ditempatkan di bandar dan lombong bagi menjalankan aktiviti perniagaan dan perlombongan. Dan kaum India pula telah ditempatkan di estate-estate untuk mengerjakan ladang-ladang British. Jadi awak nampak tak? Setiap kaum diletakkan di tempat tinggal yang berbeza dan pekerjaan mereka juga berbeza. Okey, bila benda ni berlaku dalam kalangan penduduk yang berbilang kaum, akan berlakunya kedudukan sosioekonomi masyarakat yang tidak seimbang. Maksudnya yang tinggal di bandar akan menjadi lebih kaya, manakala yang tinggal di luar bandar akan menjadi miskin. Jadi bila berlaku ketidakseimbangan ekonomi, jadi masyarakat akan mula bergaduh dan ini menyebabkan ketidaktenteraman.
Oleh kerana pertempatan dan kawasan tumpuan mereka adalah berbeza, maka tidak wujud interaksi antara ketiga-tiga kaum utama ini, iaitu Melayu, India dan Cina. Melalui dasar ini, British telah melahirkan perasaan prasangka dan memperkukuh kepribadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakkan jurang perpaduan antara kaum. Jadi bila orang Melayu duduk di kampung buat pertanian, orang India di bahagian estet dan orang Cina diletakkan di kawasan bandar untuk melakukan perniagaan dan perlumbungan. Jadi tiga kaum ini tidak berinteraksi antara satu sama lain. Mereka tidak bergaul dan jurang pendapatan mereka pun sangat jauh berbeza. Okey, ini menyebabkan apa? Bila kita duduk dalam satu negara yang sama, ini akan menyebabkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Apabila ketidakseimbangan sosioekonomi ini terjadi, secara tidak langsung ia menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Bila berlaku ketidakpuashatian antara kalangan di antara setiap kaum ini, maka mereka akan bertindak untuk maka tidak akan tercapailah keamanan di sebuah negara. Akan berlakulah rusuhan kaum. Disebabkan dasar pihak British pecah dan perintah, maka berlakulah perselisihan dan perbalahan kaum di Tanah Melayu pada 13 Mei 1969. Jadi atas sebab berlakunya peristiwa 13 Mei ini, maka ahli Margeran Margeran ditubuhkan sebagai langkah untuk memakmurkan Tanah Melayu. Dan salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan rukun negara, sebab di dalam rukun negara ini ada prinsip-prinsip yang sangat penting yang perlu diterapkan di dalam seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekarang ni kamu dah faham kenapa rukun negara itu diperkenalkan. Okey, baiklah. Sekarang ni cuba kita fikirkan apa iktibar yang kita boleh ambil dari peristiwa 13 Mei 1969 ni. Okey, yang pertama, kita hendaklah saling hormat menghormati. Okey, kita walaupun kita berbeza bangsa, kaum, etnik, agama, kita mestilah sentiasa menghormati antara satu sama lain. Yang kedua, kita mestilah sentiasa bertolak ansur demi menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Barulah kita boleh hidup aman dan sentosa. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Maklumat harap kita dapat mempelajari sesuatu pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.